أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saya ada gangguan suara. Ada suara? Assalamualaikum. Jelas tak suara? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas Ustazah, jelas. Jelas lah. Oh, ya, Alhamdulillah. Suara ada gangguan. Sekarang ada gangguan tak? Ada cekerik. Masih lagi? Ada, okey. Okey dah. Dah okey dah? Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi, berkat dan limpah kurnianya hari ini. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi di platform Zoom meeting Hawa Mukhlisin. Yang insyaAllah hari ini kita hadirkan Ustazah kita, Ustazah Mardiah, dan Alhamdulillah Ustazah pun dapat masuk awal. Jadinya sebelum tu insyaAllah Ustazah akan berjumpa dulu untuk pengurusi Hawa Mukhlisin untuk buka bicara insyaAllah. Silakan. Okay, terima kasih. Alhamdulillah Ustazah. Ya. Okay, sebelum tu kita baca doa sikit lah untuk pembukaan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal qatimi lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqq qadihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min sharri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia, yang dimuliakan Ustazah Mardiah dan juga teman-teman seperjuangan dalam pengajian ilmu malam ini, kita bersama-sama dengan Ustazah dalam tajuk taharah dan solat. Saya rasa saya tak mempanjangkan cakap. Saya nak serahkan terus majlis ni kepada Ustazah Mardiah untuk mulakan kuliah bab solat lah, taharah dan solat. Silakan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Saya tak buka mic.
Ustazah Lin pun tak buka mic. Masya Allah Ustazah, on kamera Kakak dulu Ustazah. banyak tak on pun tu dia. No? Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, taala Kak Mi. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam selawat kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabatnya dan mereka yang berjuang menegakkan Islam hingga hari kemudian. Yang berusaha yang saya kasihi adinda saya lah, Rafidah Zakaria, satu bin. Orang kata apa, sepusat, sepusin mak lain-lain, Puak Asin-Asin. Tapi nama bin sama. Kemudian adinda juga Ustazah Lin dan semua para sahabat yang dikasihi dalam grup Hawa Mukhlisin. Dan juga mungkin ada daripada grup-grup lain pun yang kita undang. Pasal macam tadi ada tengok nama kan. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan limpahan kasih sayang Allah, dalam peliharaan dan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana tanpa rahmat, pertolongan dan kesian belas daripada Allah Taala, jagaan Allah Taala, maka tak bermaknalah hidup kita. Itu kita doa, wala takilna ila anfusina tarfata ain, jangan biar kami ya Allah walau dalam kadar sekelip mata atau kurang daripada itu, kerana kami tak mampu nak hidup, nak bernafas pun, nak celik pun, tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Alhamdulillah, kita telah buka majlis tadi dengan bacaan doa yang sungguh baik dan sebagainya, daripada salawat daripada Ustazah Lin dan juga daripada adinda Rafidah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan menambung pembelajaran kita, Jadi Allahu Akbar. Kita kata selalu kita duduk dengar Indonesia yang ditimpa malapetaka kan. Tapi baru-baru ni kita juga ditimpa malapetaka di Yan, Kedah, dan kawasan yang sekitar dengannya lah. Jadi Allahu Akbar. Apa yang terkenang saya di situ ialah apa, ya Allah, apa yang kita kata muntahan air daripada Gunung Jerai itu. Kalau di alam semesta ni barangkali macam secawan je lah kot. Nak bandingkan macam secawan je, cawan pun tak retak. Tapi ya Allah, begitu terkesannya. Saya pun kemarin dapatlah peluang juga menziarahi mangsa-mangsa. Jadi nampak mereka begitu tenang, walaupun yang kematian suami. Sebab ayak tu datang dekat, mereka kata memang dekat Terui tu banjir ni setahun 3 kali. Biasa. Tetapi ayak daripada bukit tu tak biasalah. Ayak daripada gunung tu tak biasalah. Jadi Allahu Akbar. Jadi sebenarnya bila kita tengok tu, apa kita rasa, ya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mampu melakukan apa saja. Jadi janganlah kita lengah, janganlah kita galit, marilah kita sentiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin bila saya dah nak balik itu, baru diberitahu, dijumpai dah imam, bekas imam, Pak Syuaib. Atau orang panggil Pak apa, dia panggil Pak Put. Yang telah 5 hari hilang. Jadi dia duduk di bawah kayu-kayu pokok tu kan, bila dia dah, orang kata apa, dah arus tu. Jadi maknanya dia duduk di bawah kayu pokok. Maknanya pokok-pokok yang dari bawah arus tu, dia ada di bawah. Tak boleh nak naik lah, tak boleh nak timbul sebab kayu-kayu tu ada. 5 hari di dalam air, jenazah tak busuk. Dan tidak ada sedikit pun kerosakan pada tubuh. Calak-calak apa pun tak ada, dan katanya ditemui dalam keadaan mengiring menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Kita tengok gambar dia dalam Facebook pun manis je muka. Jadi kemarin anak kawan Ustazah lah beritahu nak jadi Allahu Akbar. Jadi kita pun tak sunyilah malam semalam, teruslah kita dengan maknanya kita melakukan solat jenazah. Baik. Jadi wallahu a'lam. Jadi itulah. Jadi maknanya inilah permulaan kepada kita perbincangan ni. Maknanya kita kenalah betul-betul mengharap kepada Allah. Saja nak cerita pengalaman Ustazah pergi ke Indonesia lama dululah, pergi ke Padang. Masa kami pergi ke Padang tu, diceritakanlah tentang keadaan bagaimana bila berlaku gempa bumi di Padang.
Jadi apa nama Indonesia ni kan dia punya pak wisata dia tu bukan dia boleh berlakon, seniman boleh, menyanyi boleh, bersajak boleh, jadi bercakap bab agama boleh, hebat berlakon. Jadi dia menceritakan kepada kami bila berlaku, sebab Padang tu kerap berlaku gempa bumi. Dia kata bila berlaku gempa bumi, semua orang berlari ke bukit. Macam dah diatok-atok semua orang. Profesor ke tukang becak ke apa, ni panggil tukang ojek kan. Jadi maknanya semua berlari ke bukit dan sampai-sampai itu semua orang sujud. Sujud kepada Allah. Tak kira lah siapa, semua orang sujud. Dan saya kata, ya Allah, saya bagi tahu dengan pak wisata tu, sujud itu nilainya lebih baik daripada ribuan sujud biasa. Kenapa? Sebab masa kita nila ni kita baru sudah sembahyang. Kita sujudlah kepada Allah. Memanglah kita sembahyang maghrib, kita sujud kepada Allah. Tapi kita sujud dalam hati kita macam-macam ada. Saat lagi nak makan tu makanan ada, anak-anak ada, suami ada, atau adik-beradik ada. Jadi maknanya banyak pergantungan kita kepada manusia. Tetapi yang mereka sujud di bukit itu, maknanya ketika itu sujud itu betul-betul Allahul Musta'an. Berharap kepada pertolongan Allah dan nilai sujud itu jauh lebih besar daripada sujud-sujud yang biasa kita kerjakan. Allahu Akbar. Kita tak diuji. Sebab tu kita jadi macam-macam lah. Jadi Allahu Akbar. Jadi sedikit renungan daripada saya untuk kita renung bersama-sama. Untuk kita tidak lain dan tidak bukan mencari keredaan Allah. Ni lama tak mengaji ni, kita tak mana dah ni sampai ni. Dia pasal minggu pertama dengan minggu keempat tu jauh. Jadi Allahu Akbar. Ada siapa yang ingat kita punya setiap usaha ke, siapa ingat kan kita sampai kat mana? Kita 34 lah. Ya, pada muka surat 34, alhamdulillah. Jadi maknanya kita telah menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan wuduk, betul kan? Jadi maknanya kita dah tengok perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun-rukun wuduk, sunat wuduk, kan, perkara makruh wuduk, dan juga sampailah kepada saya ingat perkara makruh wuduk lah, membatalkan wuduk. Dan kita dah habis dah, no? Jadi habis dah yang tu. Jadi insya-Allah kita akan masuk perkara-perkara haram ketika berhadas kecil. Muka surat 34, no? Jadi sekali lagi saya nak ulang balik yang belakang supaya kita dapat pahala tasbih. Jadi Allahu Akbar. Jadi kita tengok beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian, antaranya ialah sunat wuduk. Pada muka surat berapa tu, 29. Sunat wuduk. Jadi membaca basmalah. Membaca basmalah. Tapi kalau tak baca bismillah pun, wuduk tu sah. Bukannya wuduk tu tak sah, wuduk tu sah. Tetapi nampak lorat lah. Kalau kita tidak memulakan sesuatu yang berkaitan dengan syarak, maknanya dengan bismillah. Sebab bismillah ni dia ada banyak perkara yang kita nak kaitkan dengan bismillahirrahmanirrahim ni. Apa dia yang kita nak kaitkan dengan bismillahirrahmanirrahim? Di dalamnya ada pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu. Maknanya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Bila kita mula dengan bismillah tu seolah-olah kita berdoa kepada Allah. Cepat ni. Kita berdoa kepada Allah dengan harapan Allah menyampaikan segala maksud-maksud kita, hajat-hajat kita yang berupa kebajikan dunia akhirat. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dalam bismillah itu apa lagi? Dalam bismillah itu juga kita mohon bantuan Allah Subhanahu wa taala supaya memimpin dan menyelamatkan kita. Jadi maknanya itu dalam bismillah itu, walaupun kata senang saja bismillahirrahmanirrahim, terakam di dalamnya ya Allah pengharapan kita yang sepenuhnya kepada Allah taala. Maknanya kita dapat mulakan dengan baik dan kita sudahi dengan baik. Dan baik itu dalam arti kata benda itu selamat. Baik itu dalam erti kata kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tu dalam bismillah tu. Jadi kemudian Ustazah tak maulah, jadi maknanya yang lain-lain tu ialah kita meniga-nigakan. Bila kita meniga-nigakan, kita buat 3 kali, maknanya seolah-olah ia menjadi hujah kita di hadapan Allah. Kalau Allah tanya apa esok pada kita pun, maknanya kita boleh habaq balik pada Allah Ta'ala bahawa kita telah
menyempurnakan sedaya upaya kita. Kemudian kita memulakan dengan sebelah kanan. Memanglah kita ni kalau nak buat benda baik apa pun kita mulakan dengan sebelah kanan. Ini sunnah Nabi SAW. Dan sesudah kita berwuduk dengan sempurna, Nabi kata man tawadda'a fa ahsanal wudu', thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi taratu saja kita dah dapat dibuka 8 pintu syurga kepada kita. Kemudian kita tambah lagi lah doa yang diajak oleh fuqaha ahli fiqh kita. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu tambahan kita. Tambah tawaduk kita. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang bertaubat, jadikanlah aku hamba-Mu yang suci. Dan dibuka banyak tu saja dibuka kepada kita 8 pintu syurga dan masuklah pintu mana yang kita kehendaki. Ini sajalah kita ulang balik. Kemudian perkara-perkara makruh wuduk. Dah tua-tua ni saya kata kita tak ambil lah wuduk tu, cakap-cakap tak ada. Jadi maknanya nak pergi buat sebelah kiri, tak ada dalam benda lagu tu. Jadi alhamdulillah. Dan kita tengok perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk kita pernah tengok beberapa perkara yang membatalkan wuduk, antaranya terbit sesuatu daripada jalan depan ataupun jalan belakang. Yang ni lah, yang ni kita terutamanya bila kita main umur-umur ni kadang-kadang maknanya kita kena halusi sedikit, maknanya kita kena kita kena istibrak. Walaupun hukum istibrak ni apa? Bila kita ambil wuduk, bila kita buang air kecil, kita cuba keluarkan najis-najis. Kita keluarkan najis-najis tu. Jadi maknanya untuk apa tu? Maknanya kita keluarkan najis dengan kita istibrak, kita bertahan. Jadi sebab kita bila main bayangkanlah bila ada umur banyak ni biasalah. Jadi itulah antara perkara-perkara yang kita nak sentuh. Maknanya kita nak menjaga supaya wuduk kita itu dapat dibuat dengan sempurna. Menjadi asbab kita mendapat redha Allah. Bila dapat syurga, jauhlah kita daripada nerakanya. Baik. Jadi hari ini kita masuk muka surat 34, perkara-perkara yang haram ketika berhadas kecil. Jadi bila berhadas kecil, banyaklah benda yang kita tak boleh buat. Antaranya kita tidak boleh solat. Solat apa pun tak boleh. Solat sunat ke, solat qadha ke, solat fardu ke tak boleh. Kemudian tawaf sama juga. Tawaf sunat ke, tawaf apa pun tak boleh. Kemudian sujud syukur dan sujud tilawah juga tak boleh. Sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur ni bila kita buat? Bila kita dapat sesuatu kebaikan. Bila kita dapat sesuatu kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan benda tu bukan benda yang biasa dapat hari-hari. Maknanya contohnya apa? Macam makan nasi. Setiap hari dapat makan tengah hari. Alhamdulillah syukur. Kita pun sujud syukur. Itu tak gaduh. Sebab kita bukan makan nasi sekali-sekala. Kita makan nasi setiap hari. Walaupun kita kata ni rezeki daripada Allah. Jadi maka yang tu tak payah. Tapi contohnya apa yang kita sujud syukur? Kita nak pergi ziarah adik-beradik kita. Atau nak pergi ziarah kan dengan law ni kena pergi minta kat polis adik-beradik kita sakit ke mati ke. Jadi kita nak pergi pun dengan polis lah Allah. Kita rasa macam tak lepas lah. Tapi kita ni hajat sangat lah nak pergi tengok kematian dan sebagainya. Jadi kemudian akhirnya kita dapat ziarah. Jadi maka ketika itu kita sujud syukur. Kerana apa? Kita dapat menziarahi adik-beradik kita. Sujud syukur menang bola sepak. Tak ada lah tu. Sebab benda tu tak ada kena-mengena pun dengan pembentukan istiqamah kita dengan keimanan kepada Allah. Lagi apa dia lagi? Saya sendiri pernah naik kereta, naik pula dengan bawa, masa tu anak kecil-kecil. Bawa mak dengan mak mentua saya, perempuan semua. Ada anak lelaki pun kecil sangatlah, baru tak ingatlah 3-4 tahun begitulah. Dia sesat barat. Lalu kok jalan keluar kok bota tu, ingatkan boleh keluar Setiawan, tak tahu dia pusing balik, dia tak jumpa jalan. La ilaha illallah. Jadi maknanya bila kita dah bertemu jalan, maknanya bila kita dah sampai ke tempat yang kita nak pergi dengan keadaan dengan maghrib, dengan malam, dengan kita jadi lagu tu, jadi Allahu Akbar, patutnya bila kita sampai-sampai maka kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah boleh buat. Jadi maknanya yang kita duk tengok kadang-kadang orang sudah sembahyang dia sujud syukur. Jadi boleh ke tak boleh? Jadi maknanya kalau ikut di situ tak ada. Sebab apa? Sebab sembahyang ni perkara yang kita buat secara
secara hari-hari. Jadi tidak ada sujud syukur. Teringatlah satu masa tu anak saya nak ambil periksa UPSR. Jadi pihak tempat tuition mereka tu buatlah ibu bapa ni dijemput untuk semayang untuk baca Yasin dan semayang solat sunat hajat berjemaah. Nah, ketika sudah semayang tu bagi salam, kemudian imamnya sujud dan semua makmum-makmum sujud. Saya pun beralih tengok orang tu sujud, Yang saya tengok tak sujud ada seorang lagi ahli majlis fatwa negeri Pulau Pinang. Dia pun ada anak dia juga kan. Jadi kami dua je tak sujud. Di belah jemaah lelaki seorang tak sujud, belah perempuan seorang tak sujud. Yang lain semua sujud. Jadi sebenarnya apabila kita melakukan perkara-perkara ibadah, dia tidak perlu untuk kita sujud syukur. Faham tak nak? Jadi syukur ni kita mendapat suatu nikmat yang tak pernah dapat, tiba-tiba dapat, kemudian kita diselamatkan daripada malapetaka. Itu kita sujud syukur. Kalau sujud tilawah boleh buat selalu. Pasal apa sujud tilawah ni adalah sujud kerana kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada tanda lagu kubah tu. Dan macam kita sembahyang solat sunat, solat subuh, tahiyatul masjid, solat subuh, apa kita panggil sujud sajadah. Dan kita baca ayat tu, jadi maknanya kita sujud tilawah. Kalau kita tak boleh sujud tilawah, kita boleh ganti dengan baca, tapi tak samalah. Tapi kadang-kadang ada keadaan tempat-tempat tu tak sesuai kita nak sujud. Kita boleh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Contohnya apa? Kadang-kadang kita ada majlis tilawah. Kita majlis apa? Kita buat khatam Quran. Jadi kita jumpa kan fasjud wa qatarib. Kan dalam ayat apa nama surah apa tu? Surah apa? Oh, senyap tak jawab. Surah apa tu? Balik carilah surah apa tu kita jumpa kan. Fasjud wa qatarib. Jadi maka bila keadaan lagu tu kita boleh baca, kita nak sujud syukur pun duduk dalam keadaan majlis dan sebagainya agak sukar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita tengok perkara yang haram ketika berhadas kecil membaca khutbah Jumaat. Tok khatib tu dia tiba-tiba terbatal, dia tak boleh, dia kena pergi sembahyang lain. Yang kelima, menyentuh mushaf Al-Quran. Hal ini termasuk juga menyentuh kulit mushaf walaupun kulit mushaf tu tertanggal daripada Quran, tinggal kulit saja. Jadi kulit tu pun tak boleh selama mana kita duk panggil dia ialah kulit kepada mushaf Al-Quran. Maka dia kata digunakan sebagai kulit. Tapi kalau kita ambil dia, kita guna kulit dia tu, kita pergi buat cover buku pula. Sebab buku kita tertanggal, Quran tu pun dah tak ada dah. Jadi maknanya ketika tu tak jadi dah. Pasal kita panggil dia kulit buku. Walaupun asalnya adalah kulit mushaf Quran. Kemudian yang keenam, menanggung mushaf Al-Quran. Jadi membawa Al-Quran. Jadi menurut Syekh Romli, apabila mushaf dibawa bersama dengan barang lain, kita bawa beg. Dalam beg tu ada belakang. Ada apa? Ada beg duit, ada handphone, ada biskut sikit, ada tolak kecil dan sebagainya. Maka ketika itu kita tidak dikira haram membawa beg walaupun dalam beg tu ada Al-Quran sebagai salah satu daripada benda yang ada dalam tu. Tapi kalau kita niat kita membawa Al-Quran, kita bawa macam-macam tapi kita niat kita bawa Quran, maka hukumnya adalah haram. Faham tak? Jadi maknanya kalau kita bawa beg walaupun barang banyak, kalau kita tak niat, kita niat bawa beg maka tak apa. Tapi kalau kita niat bawa Quran maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau kita bawa beg besar pula, dalam beg besar tu tak ada apa, ada Quran saja. Kita tidak dikira membawa beg tapi dikira membawa Al-Quran, maka hukumnya adalah haram. Tapi macam mana pula kita tengok perkara-perkara yang harus ketika kita berhadas kecil. Jadi kita boleh bawa tafsir Al-Quran. Kita bawa tafsir Al-Quran. Maknanya lagu mana yang dikira tafsir Al-Quran? Kalau dalam kitab tu ada Al-Quran, satu dia ada terjemahan, dia ada asbabun nuzul dalam tu, maka kita kira yang tu sebagai tafsir. Pasal apa? Pasal tulisan bukan Al-Quran itu lebih banyak berbanding dengan tulisan Al-Quran. Jadi maka dia dikira membawa tafsir. Baik, jadi maka hukumnya adalah dibolehkan. Jadi kemudian kanak-kanak yang mumayyiz. Apa dia kanak-kanak yang mumayyiz? Kanak-kanak yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kanak-kanak yang mumayyiz ni dia kenal lah. Dia tahu, sedapnya kuih tu. Sedapnya kuih ni. Tu kotak najis. Tu dia kira mumayyiz lah. Jadi maknanya kanak-kanak yang mumayyiz, yang menanggung Al-Quran, maknanya dia bawa Al-Quran dengan rehai dia,
dengan tujuan untuk belajar, maka ia diharuskan. Nah, kemudian ataupun kita menggunakan wang, mungkin wang di duit kita ni, duit apa nah, menggunakan tulisan Al-Quran ataupun pakai batu cincin ke, pakai pound loket ke, dulu ada tulis Al-Quran tu. Jadi maka hukumnya adalah harus. Nah, tapi kalau kita lah sedang, maka eloklah kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad membuangnya. Baik, mari kita tengok sedikit dalam kotak tu muka surat 35 persoalan wuduk. Jadi maknanya kita tengok hari itu kita dah bincang wajib membasuh terlebih dahulu bahan-bahan yang dipakai pada anggota wuduk. Contohnya apa? Alat solek, bedok, krim, minyak dan sebagainya sebelum kita mengangkat wuduk. Sebab kalau air tu dia bercampur dengan krim-krim tu, maka air tu dia tak jadi dia tak jadi air mutlak. Dia campur dan jadi air mustakmal. Jadi maka kita kena hati-hatilah. Tapi kalau kita basuhan pertama atau air mustakmal, maka basuhan kedua menjadi mutlak dan basuhan ketiga juga menjadi mutlak. Baik, mari kita tengok seterusnya. Basuhan pertama anggota wuduk, dia kata adalah wajib. Manakala basuhan kedua dan ketiga adalah sunat. Tapi jika basuhan pertama tu tak sempurna, kita kata tadi itulah, nah maka basuhan kedua dikira menyempurnakan basuhan pertama. Baik. Kemudian satu isu. Kalaulah seorang tu dia ada anak 4 orang, jadi dia sakit sikit-sikit lah kot, kalau sakit sangat pun sampai 4 orang anak jurih dia ambil wuduk. Jadi maka tak boleh lah. Jadi maknanya dia hanya terangkat hadasnya pada bahagian muka sahaja. Bahagian lain tu dia kena ambil lain. Jadi tak payahlah sampai 4 orang, seorang pergi jaga tempat telkung, seorang tolong pegang kalau kita sayang pada ayah kita sekalipun. Jika seorang berhadas kecil, ada seorang dia berhadas kecil. Dia jumpa sungai, dia terjun terus dalam sungai itu serta dia berniat mengambil wuduk. Maka bila dia naik, maka terangkat hadas dan juga adalah wuduknya itu. Wallahu alam. Ada soalan tak setakat tu? Ikutlah apa yang perlu ataupun apa yang nak ditanya dan sebagainya. Ada tak? Ustaz dah main Ustaz. InsyaAllah. Siapa yang ingin bertanya soalan, boleh sharing setakat tu. di ruang chatting boleh di type ataupun Kadang-kadang kalau tanya apa lagi bagus. Ustazah lagi bagus. Kadang-kadang nak buka chatting tu kadang terlupa selalu. InsyaAllah kami pantau Ustazah. Okay, ada soalan. Ada soalan. Oh, silakan. Okay, macam ni Ustazah. Wuduk ni kita boleh dengan terangkatnya wuduk kita yang kita ambil tu boleh 6 tu dikira sah lah kan. Juga tapi nak tanya Ustazah, dalam situasi mana 6 tu kira yang kita terpaksa ambil yang selainnya tu dan sedangkan yang 6 tu pun dah wajib, dah terangkat untuk kita kan. Jadi nak tanya macam mana situasi dia tu? Macam mana situasi mana yang kita boleh ambil 6 tu saja? Okey, baiklah situasi yang dia sebenarnya gini. Memanglah kalau kita ambil 6 tu sah, bukan tak sah. Tetapi perbuatan kita dengan sengaja meninggalkan perkara-perkara sunat dalam wuduk, maka ia adalah makruh. Ia adalah makruh kalau kita saja tinggal. Ambil sedah-sedah ke apa ke contohnya gitulah kan. Jadi maknanya dia adalah makruh. Bila kita boleh, maknanya kita kena buat 6 tu saja. Bila kita buat maznah, selamat. Nasihat dah kot, nasihat dah alhamdulillah. Jadi yang dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita ni boleh ambil rukun saja. Ambil rukun je, tak payah sunat. Ketika waktu hampir habis. Ketika waktu sembahyang dah nak habis je. Dia bangkit lambat sangat. Ada lagi 4 minit lagi. Jadi maknanya ketika tu dia kenalah tinggalkan perkara-perkara sunat. Sebab kalau dia duduk ambil sunat sama, maka lagi teruklah dia. Sebab dia akan cerembab dengan haram kerana habis waktu sembahyang. Okey, clear dah? Clear tak? Ustaz, kalau lah macam mana kalau kita ni jenis sukan terbatal wuduk ni, kita basuh orang ni banyak kali dah ambil. Tak boleh kalau kita ambil 6 tu, kira 6 lah, ambil 6 dah. Ada tadi pun dah ni kan. Kalau kita ni jenis terbatal wuduk,
Kalau terbatal dia ada kadar-kadar lah. Kadang-kadang terbatal wuduk tu tak sampailah kepada sampai tak boleh sembahyang sampai tak dan. Contohnya macam tu kan. Tapi kadang-kadang ada keadaan yang memang tak lepas satu waktu sembahyang. Bila keadaan dia memang batal, jenuh ambil sembahyang, lepas ambil yang sembahyang. Kita kata lagu tu lah. Orang sampai sembahyang habis, dia tak selesai lagi ambil yang sembahyang sebab bila ayat pula. Nah. Orang yang macam tu kita panggil daimul hadas. Ada dalam buku kita tajuk daimul hadas tu di belakang nanti, iaitu orang yang menanggung hadas. Maka ketika itu sebab dia mungkin salisul baul terkencing-kencing, kemudian dia lagi apa lagi, dia salisul ghaid, dia terkeluar najis. Apa lagi dia mustahadhah, ada darah istihadhah, dia ada lagi apa keputihan, dia apa lagi terkentut-kentut, ada lagi apa terkeluar mani dan sebagainya, banyaklah benda tu. Jadi kalau dia dalam keadaan sampai tak lepas satu waktu sembahyang, maka dia boleh mengambil wuduk cara daimul hadas. Lagu mana? Ambil sempurnalah yang rukunnya, yang sunatnya, tetapi maknanya dia kena tunggu masuk waktu sembahyang. Senang kata macam itulah, tunggu masuk waktu sembahyang, dia cuci. Kalau dia terkencing-kencing dan sebagainya, kalau kentut tak apalah, tak ada najis apa. Jadi kemudian ketika dia lepas dia kencing tu, lepas dia bersihkan, dia kena pakai dulu pad ataupun untuk tutup. Ni bukan kata perempuan dia, lelaki-lelaki pun kena pakai pad kadang-kadang. Jadi maknanya sebab tu kan sebab nak menahan daripada najis tu merebak pergi merata. Kemudian bila dia ambil wuduk, ketika dia basuh muka, dia kena niat sahaja aku mengambil wuduk bagi membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk bagi membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Dia tak boleh kata sahaja aku mengangkat hadas kecil. Sebab hadas dia tak terangkat. Faham tak? Jadi ini keadaan siapa yang boleh guna pengecualian ataupun wuduk cara daimul hadas, iaitu orang yang satu waktu sembahyang tak lepas. Dia memang terkencing-kencing, jenuh lah betul lah. Jadi maka ketika tu dia macam tadilah kita kata, dia tunggu masuk waktu, cuci, pakai pad dulu. Bukan cuci, ambil sembahyang dulu, baru pakai pad kemudian, tak boleh. Dia cuci, dia pakai pad dulu. Dia tutup dulu. Kemudian barulah dia mengambil wuduk dengan basuhan muka tadi. Dia kata sahaja aku mengambil wuduk bagi membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Clear ke tak clear? Clear ke tak clear? Clear insyaAllah. Alhamdulillah. No? Jadi kita kadang-kadang kenal juga jawapan. Tapi pasal tak hari ni saya punya telefon dia tak mau keluar muka orang ramai. Dia keluar saya dengan adik saya aja. Sebab dia adik. Dia tak kenal orang lain. Tapi nak tengok muka sepok tu. Saya kan tekan-tekan hilang pula. Tak berani tekan. Selak. Ustazah selak skrin. Selok kot mana? Kuih lagu tu. Keluar gambar Ustazah je. Ya. Dia keluar 4 orang je. Tadi dia keluar 8, hari ni keluar 4. Tak apalah, boleh kat tengok. Mereka duduk tepi kat ambah belakang. Amboi cikgu Umi kita duduk belakang kat ambah. Ya Allah. Saya duduk tengok gambar ada seorang kawan saya. Kawan saya ni dia mutawif lah. Dia banyak bertugas. Jadi dia dah 2 minggu dah pergi ke Mekah. Sekarang ada di Madinah. Dia duk tunjuklah gambar kat kita dalam Facebook kan. Ustazah Zaidakiyah tu no. Jadi Allahu Akbar. Kita tengok-tengok tu jadi rindu, dendam lah no. Untung boleh bohlah ni gambar tu dia wall kat belakang kita Kaabah. Dia Kaabah apa kita duduk di Kulim. Tapi Allahu Akbar. Syukur pada Allah Ta'ala. Teknologi ni teknologi ni kalau kita gunakan secara baik-baiklah dapat. Kalau kita guna cara tak elok lah. No? Yang ni lah yang kita nak didik anak-anak kita. No? Anak-anak kita nak didik. Allahu Akbar. No? Jadi sekarang ni jadi kadang-kadang terlalu berani. Kata macam-macam. No? Sampai ke tahap mufti. Dia boleh kata. Sedangkan kita ni kalau orang tanya kita kan. Ada orang tanya, Ustaz, apa pandangan Ustazah tentang vaksin? Ini soalan nak perangkap bukan soalan nak apa? Saya bagi tahu senang je saya ni. Sebab saya ni maknanya kita memang mazhab apa kalau orang tanya kita? Kita mazhab Imam Asy-Syafi'i. Betul tak? No?
Tapi kita ke buat keluar daripada kitab tu, kita takhrij, kita buat keluar segala poin-poin yang ada dalam kitab Al-Um ke Ar-Risalah ke, kita buat keluar ke diri ke? Nak tanya tengok. Kak Rahimah kita buat keluar ke diri ke Kak Rahimah? Tak bunyi apa Kak Rahimah, mute tu. Jadi maknanya kita tak boleh buat keluar ke diri, betul tak? Siapa hadut tolong buat keluar kat kita? Hadut tolong buat keluar kat kita nama dia mufti, betul tak? Sebab itulah kita kata agama orang awam macam kita ataupun mazhab orang awam macam kita, mazhab kita adalah mufti kita. Nah jadi sepatutnya kita nak duduk lawan mufti tapi ramai orang lawan mufti. Nah, saya selalu teringat kata-kata Ustaz Abdul Samad LCI itulah, Riau Indonesia tu. Dia kata kalau aku ditanya dengan soalan, maka bila aku menjawab, maka ia berdasarkan ilmu yang aku pelajari. Tapi kalau perkara yang sama telah dinakal ataupun disebutkan oleh mufti, maka mufti itu bercakap berasaskan ilmu dan waqi', ilmu dan realiti. Maka dengan kerana itu, ambillah pendapat mufti dan campakkan pendapatku ke laut. Nampak tak? Dia faham maknanya. Jadi maknanya pada kita, maknanya bila mufti, saya tak mau cakap banyak-banyak lah, bila mufti, mereka pun buat kajian, mereka pun buat perbincangan, ada ahli majlis fatwa dan sebagainya, kita ikut je lah. Kita ikut sajalah. Jadi maknanya ini nama dia ijtihad. Tiba-tiba timbul pula isu lagu ni. Jadi maknanya ijtihad ni, kalau kita buat ijtihad, kena dapat 2 pahala. 1 pahala ijtihad, 2 pahala kena. Yang kedua, kalau kita buat ijtihad dapat pahala, tiba-tiba tak kena tapi tak jadi dosa, kita dapat 1 pahala. Contohnya macam kita pergi mana, lah ni tak pergi mana lah, duduk di rumah. Tapi kalau dulu-dulu kita duduk ikut budak-budak camping dan sebagainya, kena buat kumpulan saja. Dalam kumpulan tu kita nak bagi sedang semayang ke tak semayang. Kita yang cikgu bawa budak pun dah pening dah, tertinggal kompas rosak kan, kita pun tak reti nak tengok kompas. Jadi kita tak tahu semayang ke mana. Tu langut tengok langit. Kebetulan kita kata waktu tu petang. Waktu petang nak semayang asar. Jadi kita tahu dah matahari jatuh di sebelah barat. Maka jadi kita ambil halang tu lah sebagai kiblat kita untuk semayang. Jadi nama dia apa? Ijtihad. Kalau kena, dapat 2 pahala. 1 pahala ijtihad. Kedua pahala kena ijtihad kita. Kalau kita buat ijtihad, rupanya tak kena, mendung, tak nampak, kita pun silap. Kita rasa tadi mentari ikut ni, rupanya silap. Kan? Tapi kita dapat 1 pahala ijtihad dan kita tak dapat pahala hak kena tu. Tapi ibadat kita pada masa tersebut sah, tak ada masalah. Jadi itulah kita kata ijtihad. Clear tak saya cakap tu? Faham tak? Jadi kadang-kadang jadi maknanya kita, ulama kita adalah, mazhab kita adalah mufti kita. Jadi senanglah kalau kita faham lagu tu, kita baca kitab pun tak tahu macam mana, baca pun tak apa boleh, nama kitab pun tak tahu. Jadi maka kita berpandukan kepada mufti kita. Raja dah lantik dah. Ikut je lah, senang je pun. Baik. Ustazah, Baik kita. Ya. Silakan. Nak tanya satu soalan. Tadi Ustazah kata yang apa tu, daimul hadas tu setiap kali nak semayang bila masuk waktu baru ambil wuduk kan? Ya, betul. Kalau katalah kita jadi bisul tu pecah. Lepas tu nanah dia keluar, kita pun cuci bisul tu, letak apa plaster tutup dengan cotton ke, bagi elok, bagi tak mencemarkan baju dengan kain lah. Jadi kita sembahyang. Lepas tu kalau kita tunggu sembahyang yang satu lagi pula, kita kata sembahyang kita masih ada lagi, bolehkah kita sambung sembahyang lain ke kena? Yes. Baik, ini bergantung. Kalau kita kata, maknanya begini, jadi maknanya kalau bagi kita Imam Asy-Syafi'i, maka wuduk itu hanya terpakai 1 solat fardu ataupun 1 ibadah fardu sahaja. Tidak boleh kita manfaatkan untuk solat fardu yang kedua. Tapi katalah kita dah balut apa semua, kita dah sembahyang wuduk, sembahyang fardu, atau kita nak sembahyang sunat. Lagi-lagi macam sunat kita nak buat sunat qabliyah, ba'diyah, kemudian kita nak sembahyang sunat taubat. Kita teringat nak sembahyang pula ni, ya Allah, kita adik-beradik kita sakit kena COVID, kita nak sembahyang hajat dekat dia. Tak ada masalah, tak perlu ambil wuduk baru. Dia semacam bila masuk waktu baru,
masuk waktu fardu lah tadi zuhur ni asar pula. Maka kita kena buat lain, cuci lain, tutup lain, kemudian kita berwuduk lain. Boleh faham tu? Okey. Oh, serupa Baik, macam tapi Imam saya atas nak juga. bagi tak sikit lagi saya nak bagi. Katalah kita ni pergi Mekah, berharap sangatlah nak pergi Mekah ni. Pergi Mekah kita nak buat haji. Bila kita nak buat haji, katalah kita mengalami daimul hadas tu lah. Jadi bila kita mengalami daimul hadas tu, jadi macam mana kita semayang di Arafah, di Mina, semua kita semayang jamak. Nah, bila ayak pun kan tak tahu payah kan, orang pada 2,400 bila ayak dah 10. Nah, belah laki-laki 10, belah perempuan 10 kan. Selalunya macam itulah. Dia tu pun jadi 20 sebab kadang-kadang tandas tu dia bagi lagi 10 ekstra. Nah, jadi kemudian apa yang berlaku kepada kita? Jadi maknanya kita pun ambil wudu, kita pun cuci, pakai pad semua, kita ambil wudu, kita pun mainlah sembahyang zuhur berjemaah dengan imam. Jadi saja sembahyang fardu zuhur 4 rakaat dihimpunkan dengan asar kerana Allah Taala. Habis sembahyang zuhur tu, kita kena pergi cuci lain, kena pergi tutup lain, kena pergi ambil yang sembahyang lain. Tapi keadaan agak masyaqqah, kesempitan, nak berjalan daripada kemah kita pergi ke bilik ayak pun pada lah, tak lagi tak ada sembahyang kan. Jadi maka ketika ini kita boleh berpindah kepada mazhab lain, iaitu kita tidak perlu cuci. Kita tidak perlu cuci, tidak perlu tutup tukang pad baru. Tapi kita disuruh ambil wuduk baru. Faham tak dah? Ambil wuduk baru senang je, tarik je telepon kita ke depan sikit, lepas tu kita guna botol air, kita spray-spray, maknanya kita ambil wuduk baru untuk solat yang kedua. Clear tak saya cakap ni? Ustazah, yang ni bukan daimah. Dengar Ustaz dulu. Dengar Ustaz dulu. Penjelasan saya tu clear tak dulu? Okey, faham. Faham. Okey, baik. Jadi macam kes bisui tu tadi, macam tu lah juga. Sebab bisui tu nanah. Walaupun dia tidak, dia nanah. Bila nanah tu najis. Sebab tu jadi kita tidak boleh bawa kepada, jadi maknanya kalau semayang yang pertama kita ambil juga sebagai daimul hadas. Sebab walaupun kita basuh, dia duk meleleh juga. Walaupun kita balut, tapi di dalam balutan tu lah saja. Sebab tu bila kita nak buat yang kedua, kita kan mesti bersih diri kita daripada segala najis untuk kita mendirikan solat. Clear tak? Ya. Itulah maksud dia. Ayat semayang kena ambil lagi sekali lah. Bukan kata cuci. Yalah, bila kita dah ayat semayang tu dia najis, dia tidak membatalkan. Allah. Dia tidak membatalkan, tetapi maknanya walaupun dia tidak membatalkan, jadi kalau kita ada kesempatan dah duduk kat bilik ayak, boleh kita perbaharui. Tapi najis tu kita kena cuci. Faham tak? Faham. Najis tu kita kena cuci. Itulah dimaksudkan. Memang dia tidak membatalkan, tapi najis tu kena cuci. Kalau kita cuci najis tu, kita pakai dressing lain, adakah kita kena ambil semayang juga lagi sekali? Tadi kita sebut dah kan, dia tidak membatalkan wudu. Tapi dia kena bersihkan. Kena faham tu dua. Dia maknanya walaupun tidak batal, tapi dia kena bersihkan. Okey, baiklah. Okey, baik, kita akan masuk kepada tajuk baru, tapi kita taklah melakukan sangat benda ni, tapi untuk pengetahuan, iaitu menyapu khuf. Islam ni pelik, no? Kalau kita tengok, no, menyapu khuf ni, kalau kita belajar, sapu khuf ni sapu atas ke bawah tapak kaki? Bawah tapak kasut. Ataupun jadi maknanya kita sapu ke atas. Tapi kalau segi logik yang kotak tapak kaki, bukan atas tu. Betul tak? No? Sebab tu ini pun satu perkara yang kita kena faham. Islam ini tidak boleh dibuat dengan akal. Tidak boleh. Maknanya walaupun ada dalil akli yang ada di sana, tetapi dalam soal kita beribadat, syariat itu kita ikut apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh mana-mana. Baik, mari kita tengok sedikit untuk pengetahuan kita apa dia khuf. Kok dengar-dengar sampai tak tahu, bagi kita tahu sikit kan. Jadi khuf ini sesuatu yang dipakai pada kaki hingga ke buku lali. Paling tidak kita kata kita pakai stokin yang kulit tu. Ada kita beli, kalau kita nak pergi Mekah tu kita jumpa kan. Tak apa nak licin, dia musim-musim sejuk. Jadi maknanya dia kena khuf tu dibuat daripada bahan yang tidak boleh serap air. Kalau stokin tak jadi, sebab stokin kalau kita letak air ke atas maka dia akan terserap oleh stokin tersebut. Jadi biasanya negeri kita tak apa lorak sangat, tapi kalau di negeri yang sejuk, so kata banyak lah pergi kota pergi Gunung Kinabalu, kaki Gunung Kinabalu tu pun tak sangka dah sejuk dah.
Jadi maka jadi dia kata menyapu khuf ialah menyapu pada bahagian atas khuf sebagai ganti membasuh kaki ketika berwuduk, sama ada wuduk yang wajib ataupun wuduk yang sunat. Hukum menyapu khuf adalah harus ketika musafir ataupun bermukim dengan syarat-syarat tertentu. Menyapu khuf hendaklah pada kedua-dua belah kaki, tidak boleh sebelah saja disapu, manakala sebelah lagi tidak disapu. Tidak boleh. Jadi mari kita tengok sedikit. Jadi ini satu kemudahan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Flexibility dalam kita melakukan ibadah. Daripada satu hadis diceritakan bahawa an Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Dia kata satu hari Abdullah Al-Bajali menceritakan, aku pernah melihat Nabi membuang air kecil. Kemudian baginda berwuduk dan menyapu di atas kedua khuf dia. Maksudnya dia tak buka pun khuf dia tu, maknanya dia sapu saja di atas. Di atas ni maksudnya dia apa? Di atas apa orang panggil? Kalau bawah tapak kaki, atas belakang kaki kita panggil. Itulah tangan puak jari tu, maknanya kita sapulah daripada pergelangan jari kaki tu sampailah ke hujung jari kaki. Sampailah ke hujung jari kaki. Jadi maknanya jimatlah masa tak gaduh buang. Maknanya kita semayang. Sa'ala Sa'ad Umar anil masahi 'ala al-khuffaini faqala Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'muru bil masaha 'ala zahiril khuffa salasatu ayyam wa layalihunna walil muqimu wa lailah. Jadi kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sa'ad ni bertanya kepada Umar berkenaan dengan menyapu khuf. Umar menjawab, aku mendengar Nabi kata supaya sapu khuf itu 3 hari 3 malam. Dan bagi orang yang bermukim semalam. Maknanya kalau kita dalam permusafiran, maknanya 3 hari kita tak kena buka khuf tu. Kita boleh ambil sembahyang pakai sapu atas tu saja. Kalau kita duduk di rumah tapi sejuk sangat, jadi maknanya kita sehari semalam sahaja. Jadi menyapu khuf hanya dilakukan ketika berwuduk saja. Tidak boleh bagi menggantikan membasuh kaki bagi perkara-perkara yang lain. Contohnya apa? Mandi wajib. Mandi wajib kena basuh semua. Tak bolehlah pakai khuf. Mandi sunat pun tak boleh. Ataupun kaki kita kena najis, kita sarung khuf. Tak bolehlah. Kita kena cuci dulu yang tu. Baik. Jadi menyapu khuf ni boleh dilakukan sepanjang tahun. Tanpa terikat dengan mana-mana musim. Kita saja segan nak buka dia punya khuf tu. Kita nak buat tu sepanjang tahun. Dia bolehlah. Maknanya sehari. Lepas tu kita kena berhenti, lepas tu kena sehari pula bila kita duduk di rumah. Kalau bermusafir 3 hari, lepas tu kita berhenti, lepas tu 3 hari pula. Maknanya kita kena buat macam itulah. Jadi syarat-syarat yang membolehkan menyapu khuf. Yang pertama, khuf yang dipakai itu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maknanya bersihlah. Dan kita sendiri pun selesai daripada mandi junub dan sebagainya lah. Maknanya kita tak ada najis-najis apa. Kemudian yang kedua, khuf itu hendaklah menutupi bahagian kaki. Yang dibasuh tu sampai buku lali. Maknanya kita kena pakai high cut lah. High cut lah maknanya atas pada buku lali tu. Kemudian yang ketiga, khuf itu hendaklah dapat menahan air daripada menembusinya. Saya pernah pergi semayang. Bukan semayang, saya masuk bilik air. Jumpa dengan Arab di USM. Arab tu dia pakai stokin macam saya je. Tapi kan dia masuk bilik air, dia tak buka stokin, dia sapu ke atas. Tapi cakap tak dengar. Jadi maknanya sebab yang kita faham, maknanya dia stokin tak lepas. Sebab stokin ni dibuat daripada kain, benang. Tak kira lah kalau benang tu mungkin ada sedikit stokin, dia mestilah ada bahagian polister dan sebagainya. Kalau tidak macam mana dia nak jadi boleh kecut kembang kita nak tarik tu kan. Jadi tak boleh sebab dia tembus pada kaki. Tak boleh lah. Payah nak cakap, kita pun nak cakap kita abang dia. Tak boleh, dia tak kira. Jadi khuf tu hendaklah dapat menahan air kecuali air termasuk dalam lubang-lubang dia ada jahitan lah. Mana boleh buat seperti buku tak ni kan. Jadi maknanya kalau termasuk dalam lubang-lubang jahitan tu maka dimaafkan. Khuf hendaklah dapat digunakan untuk berjalan berturut-turut ke mana-mana tempat yang dihajati. Jadi kalau stokin tadi bolehkah kita berjalan ke mana-mana dengan stokin? Tak boleh lah. Kalau khuf tu kita boleh pakai terus. Tak ada masalah. Contohnya macam askar lah berperang.
askar berperang. Kita pun dalam ni tengok jugalah TV. Tengoklah TV cerita tentang perjuangan tentera-tentera kita, zaman dulu-dulu. Apa dia panggil apa, hak jaga apa dia panggil, tak ingat dah. Apa guard, apa home guard. Pun ada jawatan dulu kan. Jadi maknanya kita tengok bagaimana perjuangan mereka mempertahankan negara. Dengan kalau tali kasut depa dengan kasut depa yang macam tu, Allah, kalau kita nak buka sekali-sekali pun ambil masa berjam nak pakai. Jadi maknanya khuf ini adalah satu peluang, satu kemudahan kepada kita. Jadi maknanya untuk kita mempertahankan negara dan sebagainya. Jadi Allah Akbar. Kita kena suruh anak-anak kita mana mau tengok. Dia tak nampak perjuangan rakyat-rakyat kita yang terdahulu ataupun pejuang-pejuang ulama-ulama dan sebagainya. Saya cukup terkesan bila kita tengok macam Datuk Mat Kilau, apalagi Tok Paluh, tengok dia tunjuk dalam TV tu. Kan tengok tak lain pun tengok dalam TV tu lah. Kadang tengok, kadang tak lah, tapi maknanya kita terasa. Saya nak cerita tu, pernah baca tak kitab Sayrus Salikin? Pernah dengar kan kitab Sayrun As-Salikin, tapi sambung jadi Sayrus Salikin. Perjalanan orang yang berjalan menuju kepada Allah. Perjalanan orang yang berjalan menuju kepada Allah. Kita lah macam lah ni tengah berjalan menuju kepada Allah lah. Takkan nak berjalan sampai bila-bila? Takkan nak berjalan sampai bila-bila? Tentulah kita harap satu hari nanti kita akan sampai dan bergabung di bawah cahaya Allah Ta'ala. Kita harap lagu tu. Jadi kitab Sayrus Salikin ni dikarang oleh seorang ulama terkenal, nama dia Syekh Ahmad Falimbani. Falimbani ni daripada Palembang. Bahasa Arab ni mana ada ngah dalam bahasa Arab kan. Bahasa kita yang ada cemerlang, gemilang, terbilang, semilang, tembelang kan. Tapi kalau bahasa Arab dia tak ada ngah. Jadi maka sebab tu dia nama dia Falimbani. Falimbani. Dia ni seorang ulama di Palembang. Jadi ketika pecah perang dunia tu apa nama, bila Jepun lah, orang putih lah mai kat kita sini ni. Duduk di Palembang Indonesia tu bukan ada kapal laju, bot laju apa. Tapi bila dengar negeri tanah Melayu ni, maknanya dalam keadaan yang gawat, nak jaga agama, nak jaga umat. Dia umur 80 tahun. Naik perahu, mai kayu, mai kat kita ni. Ya Allah, ya Tuhan, nak berperang. Kita kalau 80 suruh pergi kayu, apa lagu nak? Lom tak rat nak kayu. Betul tak? Lom pun tak larat nak kayu, nak bersilat apa kita ni. Jadi mai berperang. Mai berperang sampai ke Thailand tu. Thailand masa tu negeri-negeri Melayu, negeri-negeri Islam. Sampai mati di sana. Allahu Akbar. Itulah kita kata kehebatan. Baca, jangan duduk saja. Baca buku Raja Ali Haji. Saya cukup syorkan beli. Semangat Raja Ali Haji. Macam mana dia lawan dengan Belanda. Maknanya sampai maknanya Belanda yang datang dengan kapal-kapal tidak dapat masuk ke dalam Riau. Menggunakan pelbagai senjata. Allah hebat. Ilmu hebat, ilmu perang hebat. Ketika mati macam mana keadaan dia? Sebelah tangan pegang Dalailul Khairat, kitab ni ada baca kitab doa-doa, wirid dan sebagainya. Sebelah tangan lagi pegang tombak. Mati di mana? Teluk Ketapang. Kalau kita baca, kalau tak salah, Teluk Ketapang di Melaka. Datang berjuang nak mempertahankan Melaka, bukan di Riau. Ya Allah, perjuangan mereka. Jadi Allahu Akbar. Saya dulu pernah juga kan, kita rajin baca sejarah-sejarah lagu ni. Jadi bila nak masuk pertandingan anak-anak murid ni, saya ni rajin latih budak-budak macam tadi pula kan. Sajak pun latih. Pernahlah jadi Johan. Sajak saya bagi budak tu baca. Jadi Johan. Johan sajak AADK peringkat negeri Pulau Pinang. Jadi sajak kita tak ingat dah, tapi tak tahulah adalah apa nama, darah, air mata semua ada dalam keranda, nak kata lah tak ingat. Lepas tu kan saja-saja saya hentak sajak tu dalam jendela apa nama buku majalah keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka tahun bila lah saya teringat saja nak hantar, saya jumpa saja tu, saya type balik kan, saya hantar ke Dewan Bahasa, majalah jendela Dewan Bahasa tu kan, terbit, disiarkan, dapat RM50, saya belanja orang lah saya ni. Pertama kali saya dapat honorarium. Saya dapat honorarium sajak saya. Dan sajak yang sama tu bila pelajar yang tu dah keluar,
Saya ubah sikit, adjust sikit. Ada budak yang sekolah rendah tu masuk, dia dah naik sekolah menengah. Masa tu Matang Tok Jaya sekolah kluster, sekolah rendah menengah duduk tangtu sekali. Dia panggil sekolah Estro ada belakang. Budak-budak pendidikan khas pun ada kan. Jadi kita menang lagi. Jadi Johan Negeri Pulau Pinang. Jadi kadang-kadang budak-budak bila kita tengok dalam Facebook, pahang seronok dia duduk jadi juru acara majlis lah, bersajuk lah apa semua kan. Saya kata sekurang-kurangnya saham saya ada dekat kami. Mereka teringat ustazah kan kalau bawa pergi pertandingan balik mesti singgah makan mi sotong punya. Jadi inilah orang kata apa, kita meninggalkan kenangan-kenangan baik kepada anak-anak didik kita. Lepas ni hampa lah pula buat kat anak murid hampa kan. Maknanya buat dengan baik insya-Allah. Baik nah. Jadi itulah cerita sikit sebanyak. Jadi maknanya tempoh masa menyapu khuf. Kalau kita kata tengok maknanya kalau kita kata khuf dibolehkan selama sehari semalam. Bagi orang yang bermukim duduk di rumah tak ada saja apa saja suka nak pakai khuf tak mau buka kaki dia. Pun tak tahulah. Kok dia ambil ubat apa-apa jadi doktor kata biar kaki tu duduk dalam keadaan yang suam-suam, yang dalam keadaan yang panas. Tapi bagus kan macam tidur pun kita pakai stokin kan. Maknanya bagus itu untuk kesihatan kita lah. Kemudian 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir bukan maksiat. Kadang-kadang murid kita kata Ustazah nak pergi tengok bola boleh sembahyang jamak tak? Hang tengok bola tu bertambah ke iman hang. Bertambah ke tak iman hang, bertambah ke tak takwa hang. Tapi kan sembahyang tu. Tapi dia tidak dikira perkara-perkara yang membawa kepada keimanan. Itu kalau nak tapi tak boleh jamak. Hang nak pergi sana nak pergi tidur rumah siapa? Kita nak pergi rumah kok saya dah sana pergi tidur sana. Lah ni hang tukar niat. Niat hang nak pergi ziarah kok hang. Lepas tu hang pergi sana tengok bola tu contoh lain. Jadi maknanya hang bolehlah sembahyang jamak dengan sebab hang tujuan berziarah kepada kakak kamu. Macam-macam ni kita mengajar ni. Saya mula-mula mengajar dulu anak murid saya tanya. Saya kata okey ada soalan apa tak nak tanya? Kelas tu kelas belakang. Masa tu di air hitam Kedah. Saya masa mula-mula saya mengajar dia suka mengajar hitam Kedah tu. Lepas tu kan tiba-tiba saya terkejut hari pertama saya masuk mengajar. Soalan tu pun saya tak jangka. Dia kata Ustazah, apa hukum jual katak? Allah, kita ni baru keluar universiti je ni mengaji pun kan banyak mana sangat kan. Tapi nasib baiklah kita ni rajin juga dengar kutip-kutip baca juga sikit-sikit kan. Kadang-kadang kita mengaji rasa tak adalah juga sikit-sikit kan kita ingat. Saya kata hukum katak apa? Saya pun tak tahu. Walaupun saya rumah tepi bendang tapi saya tak tahu kisah-kisah bendang ni. Pak kita tak buat bendang. Pak saya dulu pun ustaz. Lepas tu jadi katak apa? Saya pun tak tahu jual katak, tak nak dengar orang duduk bersembang. Katak ni rupanya satu katak apa dia panggil katak hijau ke katak apa tu. Katak ni kalau dia duduk atas perdu padi tu, kalau perdu padi baru naik ke apa ke, padi tu matilah. Pasal apa? Sebab dia duduk jadi melekat di tanah tu, di dalam petak bendang tu, jadi dia melekat tu, jadi macam mana padi nak hidup? Matilah. Jadi maka orang akan upah orang suruh buang katak-katak tu. Jadi kita ni tak dia cerita balik kat kita baru kita faham. Kita tak nak tengok, kita tak masuk bendang kan. Lepas tu sekali saya kata hang jual ke mana katak tu? Jual sekilo 12 tu tah. Sekilo 12 ringgit. Saya kata lagu tu tak boleh. Tak boleh hang tak boleh jual katak. Dia kata Cina tu membik. Cina membik pun tak boleh. Hukum dia adalah haram. Pasal hang jual benda tak boleh makan. Katak tu kita kan mana boleh makan. Jadi tak boleh jual katak tu. Jadi penat kita je. Kita dah tolong buang tu. Dapatlah duit sikit orang bagi upah buang katak tu. Tak apa duit jual katak tu. Itu orang dapat RM12 kan. RM12 kita katak tu pun sekilo, seekor 2 ekor pun dah sekilo dah kan. Jadi saya kata hang boleh jual ni. Hang boleh jual. Cina tu main ambil. Ni berapa ni mau ambil ni? Kalau hang mau ambil semua angkat bagilah RM30 ke. Beda penat aku buang katak. Bukan beda aku jual katak, tak boleh. Katalah macam rumah kita ada pagar-pagar apa semua kan, kalau belah kulit, belah baling tu kadang-kadang boleh jadi tu tanam ubi kayu. Kawan saya dia ceritakan dia duduk di taman di mana tu. Lepas tu dia kata, ni pokok senar Pulau Pinang ni. Alah pokok senar kepala batas ni. BABI mai kok mana orang tak tahu. BABI mai. Saya kata ada orang tanam ubi kayu kot tu. Pasal dia dengan ubi kayu ni lah, dia bau sungguh, dia mau sungguh. Jadi saya kata kalau kampung saya di Kedah tu dia cerlun minyak hitam tu.
Tak ada BABI ni. Jadi maknanya kalau kita tanam pun tak ada, tak mai. Saya pun tanam ubi kayu tak mai. Nah, jadi jadi kalau di belah-belah kita ni, belah-belah tanah bukit, kebun dan sebagainya ada. Nah, jadi apa yang saya nak sebut BABI tu? Jadi maknanya BABI tu terperangkap dalam pagang kita ke, dalam kebun kita ke. Mai Cina mana lagi kita jual kat aku lah. Lepas tu kita kata, ni berapa macam ni? Kita jual sekilo RM12 tak boleh. Kita kena jual ke mana? Ambil lah, beda penat aku. Beda penat aku. Beda penat aku bawa mai. Macam adalah cerita cikgu-cikgu kita ni rajin pergi rombongan dulu-dulu lah kan, pergi Indonesia. Jadi kalau pergi rombongan, orang Malaysia bukan dia berombongan saja, dia rajin beli. Dia beli nampak beg tangan tu serikak apa dia pun belilah. Beli balik mai, orang pun tengok beg tangan dia titik 3 tu BABI lah. Jadi dia kata Allah tu dia kata macam mana ni? Saya kata maknanya tak boleh lah jual, tak apa tak. Jual tak boleh lah, haram duit tu. Jadi kalau kita nak tolak guna, tak apalah, bayarlah sikit duit kapal terbang saya, beda duit kapal terbang saya. Mungkin kita beli beg tu sampai 500-600. Kita kata ambil lah beda kapal terbang saya 200 dah lah. Maknanya Cina. Jadi maknanya Cina yang beli. Jadi maknanya tidak boleh jual benda tu macam tu. Tapi maknanya kalau beda penat kita boleh. Saya duk ingat masa kecil-kecil dulu rumah saya tu dia ada saluran daripada sungai tu nak pergi ke bendang, ada saluran. Jadi kadang-kadang ada pohon terlekat masuk ke dalam tu kan. Jadi biasalah kami duk, bila kadang-kadang hari yang pok kita duk ajak buat kerja kemas-kemas kampung ke apa ke, ada dalam pok kora. Jadi nyonya-nyonya tu lalu dia kata, Pak Long, pok saya pun dah panggil Pak Long semua. Pak Long dia kata, jual kat aku lah. Beg lah, beg kat hang lah kan. Kita kan nak buat apa kan. Dia pun makan semua. Allahu Akbar. Hai, dia lalu semua serba-serbi dia pun. Saya teringat dulu masa duk mengaji di UKM dulu. Saya duk blok H, Kamsis B tu. Satu hari ada urusan kena pergi, sebab bab TC ni kena pergi di KL. Sebab saya buat bab GOD, kelakuan dan tata tertib. Jadi kerap lah duk pergi di belah jalan Tuan Terasak tu. Bila duk pergi tu kena pergi awal lah. Kita orang nak naik bas lah, nak naik teksi lah, macam-macam tajuk lah kita ni kan. Jadi keluar awal. Saya 2 kali saya jambak. Ada bata-bata dekat teman kami duk sediakan kita nak lalu ke belakang tu, tengok. Kita tanya dia, bakar apa tu? Ada apa, siapa bakar apa semalam orang buat barbecue ke apa kan ni? Dia kata Cina, bewok. La ilaha illallah. Dia makan serba-serbi lah. Dia lapak segala dengan tak ada syariat ni. Teringat satu orang kawan saya tu, saya boleh sebutlah nama dia tu, orang Sarawak. Nama Ngomar bin Abid. Saya ingat nama dia lagi. Ngomar bin Abid. Kita ni tengah duk makan di dapur ni, depa duk temu ramah dia di ruang tamu di UKM tu kan. Duk temu ramah sembang dia tu. Lipas nenek aku goreng sedap, cacing goreng. Saya kata ya Allah, apa benda apa lalu kat rumah hangpa tak selamat. Jadi Allahu Akbar, orang kata makan sampai tak ada kira bicara. Jadi Allahu Akbar. Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Jadi Islam ni ada. Maknanya semua benda yang kita boleh makan halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Dan sungguh bila dia makan macam-macam tu, kita tengok tangan-tangan dia tu, pori-pori tangan-tangan dia tu besar-besar. Jadi tak tahulah adakah sebab pemakanan dan sebagainya. Kita pun tak buat kajian. Baiklah. Jadi permulaan masa menyapu khuf. Permulaan masa menyapu khuf adalah setelah kita selesai berhadas. Maknanya dah terangkat hadas kita. Maknanya setelah berlaku selepas kita memakai kedua-dua khuf. Apabila selesai saja berlaku hadas, maka berlakulah kiraan sehari semalam atau 3 hari 3 malam mengikut keadaan orang tersebut. Jadi maknanya begitulah. Baiklah, jadi cara menyapu khuf kita dah faham dah. Dia menyapu di atas khuf. Maknanya basuh dengan tangan, sapu lah. Bila sapu tu ayak pun tak berapa nak menitik, tu kita panggil sapu kan. Jadi itulah antara yang di kemudahan yang Allah Ta'ala bagi berkaitan dengan khuf. Dan cuba kita tengok pada muka surat 39 perkara-perkara yang membatalkan menyapu khuf. Khuf ini tertanggal apabila dia batal bila khuf tu tertanggal, terkeluar pada kaki kita. Atau tembus ayam atau koyak, walaupun berlaku sebelah saja, tapi kira habis dah, tak ada dah khuf tu, kita kena ambil lain. Kemudian yang kedua, telah tamat tempoh menyapu khuf, iaitu sehari semalam, jadi tak bolehlah bersambung, maknanya habis bagi orang yang bermukim. Dan 3 hari 3 malam bagi orang yang
bagi orang yang musafir walaupun hanya secara andaian ataupun ihtimal. Orang tu lupa dia besok bila atau tapi pasang ini 3 hari. Habis kata tu. Nah, kemudian ataupun yang ketiga berhadas besar yang mewajibkan dia mandi. Apa? Line Ustazah ganggu kot. Rasanya Ustazah terkeluar daripada kita punya ni. Tunggu sebentar Ustazah masuk balik kot. Mungkin bateri phone dia habis lah. Suara jelas ke Umi? Apa dia Ustazah kata? Suara jelas kan? Suara jelas. Sudah lah. Tapi line Ustazah kadang-kadang dia macam ni sikit. Oh, mungkin terputih. Itulah masuk balik ke? Sudah. Okay, InsyaAllah Ustazah masuk balik tu. Balik pula dah. Assalamualaikum. Terkeluar Waalaikumsalam Ustazah. dia tergelincak. Apa dia tak tahu lah. Itulah. Tapi kalau kita Tak apa, Alhamdulillah Ustazah masih ada. kalau kita kuliah bersemuka pun kadang-kadang apa mikrofon apa pun ada juga problem kan. Ni kehidupan. Ya. Manalah hidup ni semua kapet merah mana ada. No? Jadi Allahu Akbar. Ada soalan tak setakat tu kokotlah untuk pengetahuan. Khuf ni memanglah kita tidaklah menjadi satu masalah sangat. Tapi sekurang-kurangnya kita faham the flexibility yang ada dalam Islam, subhanallah. Nah, hebat sungguh. Tak ada apa pun perkara yang tak ada dalam Islam ada belakang. Allahu Akbar. Nah, apa saja masalah ada penyelesaiannya. Kalau kita tengok macam mana lah apa ahli falsafah Plato lah, Aristotle lah, Socrates lah, apalah semua. Dia pun pening fikir siapa lah hantar kita mai ke dunia. Nak buat apa lah mai duduk di dunia ni. Mati ni pergi mana? Kita semua soalan tu tak ada kata apa. Pejam mata pun kita boleh jawab. Pada pejam mata pun kita boleh jawab. Sebab semua telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran oleh Nabi SAW dan diperjelaskan lagi oleh para ulama kepada kita. Allahu Akbar. No? Okey, ada soalan tak? As-su'al indakum. Kodok kalau kita boleh berjumpa semua nantilah insya-Allah. InsyaAllah. Tak lama dah tu. Tak lama dah. Nah, pandemik ni pun dah sampai 2 tahun dah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Mazdah ni Ustazah.
Oh, Kita ni. Allah sihat dah ke? Alhamdulillah semakin baik Ustazah. Alhamdulillah. Syafakillah. Silakan soalannya. Soalan saya Ustazah. Okey. Kita masa kita sebelum kita berwuduk kan, kita dah berdehem apa semualah siap dah kan. Lepas tu Istibrak. kita ambil Istibrak. sirap apa semua siap, ambil wuduk. Ambil wuduk semasa kita dalam kita duduk solat tu, kita bangun duduk sujud apa, kita terasa macam ada sesuatu. Itulah kan saya. Tu macam mana kita nak ni? Okey, maknanya kalaulah terkeluar sesuatu daripada kita, maknanya batal. Ayak ke, isi ke, batal. Tu yang Ustaz, ada orang tanya Ustazah, dia kata Ustazah, kok ayak, kok kita basuh kencing tadi kok dia turun. Saya kata bila pula ada bendui kat situ. Bila pula ada bendui yang boleh menahan air tersebut. Maknanya bila keluar ayak tu dia membatalkan. Sebab tu kita kata kalau benda ni bersangatan lah berlaku, jadi maknanya kita boleh berpindah kepada ambil wuduk cara daimul hadas. Tapi kalau benda ni jarang-jarang sekali berlaku, tak boleh buat wuduk. Kalau benda ni jarang-jarang berlaku, kadang dia jadi, kadang tak jadi, maka senang je. Ringankan badan, buang telekung, pi cuci balik, ambil air semayang. Tapi kalau dah nampak macam isyik terkeluar, maka ketika tu kita berijtihadlah bahawa dengan ilmu yang ada sedikit sebanyak, dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah kata kalau lagu ni macam mana nak semayang tak penting-penting ni. Jadi maka ketika tu kita berijtihadlah, kata kita ini adalah daimul hadas, orang yang menanggung hadas. Jadi maknanya kita cuci, jangan lupa tutup dulu pakai pad dulu. Tutup dulu pakai pad dulu, baru ambil wuduk. Kalau kita pakai pad kemudian ambil wuduk dulu, tak pakai. Jadi maknanya tutup dulu kemudian kita ambil wuduk. Bila basuh muka sahaja aku mengangkat, sahaja aku berwuduk bagi membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Tak boleh kata sahaja aku mengangkat hadas kecil sebab hadasnya tidak terangkat. Boleh lah tu, faham? Ya, faham insyaAllah. Ya, jelas. Ya, insyaAllah. Dia bukan selalu, kadang-kadang je. Ya. Kalau kadang-kadang tu kita tidak boleh kata kita daimul hadas. Tapi sebab tu kita pi berdehem dailah, kita istibrak. Jadi istibrak ini adalah satu bagusnya, dia jadi rawatan juga untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pundi-pundi kencing dan sebagainya. Terima kasih Ustazah, jelas. Alhamdulillah. Tu larat lagi buat roti lah ni. InsyaAllah nak akan mula lagi 2 minggu lagi. Alhamdulillah. Nak ambil tenaga dulu. Minta bagi sihat sudahlah, insyaAllah. Akallah apa-apa yang ada madu. Tapi Ustazah adalah, Ustazah tak jadi pun, dulu-dulu jadi juga ahli SPA, tapi jadi ahli-ahli itulah. Tapi beberapa orang kawan yang kena, yang kita bantu bagi COVID, yang kena COVID ni kita bagi kopi HPA. Saya tolong beli dan post kat mereka sebagai hadiah lah. Kita nak pergi tengok, tak boleh ke tak? Jadi kita bagilah kopi Reddit kunyit hitam tu, alhamdulillah. Tok guru saya alhamdulillah, saya duk amal tu lah. Ada kawan bagi hadiah kan. Tok guru saya Datin Ustazah Aminah ni umur 76. Ya. Dia memang ada banyaklah penyakit-penyakit. Dia pun baru ni kenal juga COVID. Tapi lebih kurang seminggu ya. Minggu je tak masuk kuliah. Lepas tu minggu depan tu masuk, dia kata rasa sihat. Alhamdulillah lah. Dengan izin Allah. Jadi lagipun saya rasa senang, kopi kunyit hitam tu harga tak mahal. Bila kita beli banyak-banyak, dia dah jadi RM27 ke apa duit kan. Jadi maknanya minum. Saya pun sedap minum. Tadi puasa macam nak demam kan. Tadi masak nasi, lepas tu masaklah kurma, daging nak korban tu ada lagi. Sebab itu saya ambil konon-kononnya. Sebab kami buat korban untuk budak-budak Rohingya yang mengaji di satu sekolah tu. Jadi saya pun ambil lah daging terlebih sikit untuk bagi hadiah pada mereka. Saya kata tak apa kalau saya ambil lebih pun. Sebab saya buat korban di luar negeri, kita mana dapat daging mereka kan. Kita boleh ambil itulah sebagai hadiah.
Jadi saya ingat nak buat serunding, satu rumah tak setuju saya nak buat. Satu rumah tak setuju. Kan? Jadi tak apalah buat kurma. Jadi hari ni kan saya pentak kat satu perempuan, dia ni ibu tunggal, seorang-seorang duduk pula dalam kampung Hindu. Tu kita pun masak nasi, buat kurma, pentak kat dia kan. Tu saja nak buat sabit, dia tengok perangai tu. Hanya dia tak keluar rumah pun. Memang dia COVID kan. Jadi saya kata dia, hang jangan buka pintu tipah, hang jangan buka. Tak tahu, ni hang jangan buka. Nah, tak tahu. Balik masa macam nak demam. Tu buka puasa tak sat, minum. Jadi alhamdulillah. Bismillah. Okey, ada lagi tak soalan? Ada lagi tak soalan? As-su'al 'indakum. As-su'al 'indakum. Any question? Ustazah, boleh nak tanya sikit Ustazah? Boleh, silakan. Mungkin tak tahu dah masuk ke tak masuk lagi tajuk tu. Orang sakit ni yang terlantak ni. Orang sakit yang terlantak kan. Apa macam mana cara yang paling mudah nak bagi dia ambil air semayang sebagainya? Orang sakit macam mana lah, kita pun tak tahu, mungkin kita pun akan sakit juga kan nanti. Baik, orang sakit ni cara-caranya ialah Nabi menyebutkan ada beberapa cara yang Nabi bagi, iaitu dengan kita boleh jamak sembahyang. Faham tak? Tapi jamak ni dipanggil jamak tamam. Apa dia jamak tamam? Maknanya kita sempurnakan sembahyang itu mengikut rakaat yang ada dan tidak memendekkannya. Faham tak? Faham. Jadi maksudnya kalau dia tak boleh bangkit lah. Kalau dia tak boleh bangkit lah, dia boleh jamak. Dia kadang-kadang dia bukan saja tak boleh bangkit, tapi kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh juga bangkit tapi dengan keadaan yang sangat teruk. Dengan keadaan yang sangat teruk, betul tak kan? Dengan keadaan yang sangat teruk kan, dengan orang yang nak angkat dia pula badan besar ke apa ke, macam tu lah lebih kurang kan. Jadi maknanya ketika tu kita kira uzur syar'i lah. Maknanya uzur syar'i tu jadi maka dia boleh lah untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengambil rukhsah tersebut, keringanan tersebut. Jadi maknanya bagi orang sakit yang macam tu, kita boleh buat yang pertama pada dia semayang jamak. Semayang jamak. Maknanya zuhur dikembang dengan asar, maghrib dikembar dengan isyak. Lepas tu katalah kita kata dia ni memanglah dengan najis dan sebagainya. Kita buat macam tadilah. Buat macam tadi lagu mana? Maknanya yang mula-mula tu kita basuhlah, cuci najis, selesaikan najis tu, cuci, tutup, kemudian baru ambil asmayang kan. Lepas tu masa basuh muka tu kita niatlah sahaja aku mengambil mengambil wuduk bagi membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Okey, dia semayang. Kalau kita kata nak semayang yang kedua, kalau nak ikut Imam Syafi'i, dia kena pergi lain, cuci lain, tutup lain, ambil yang semayang lain. Payah tak dengan nak angkat dia badan berat, badan sakit dan sebagainya? Payah tak? Jawablah, payah ke tak? Payah. Jadi bila payah lagu tu, kita boleh berpindah kepada mazhab yang lain. Dan maknanya untuk nak semayang yang kedua, ambil yang semayang sahaja. Faham tak? Ya. Ni nak meringankan. Okey, itu satu cara. Saya cadang kalau saya sakit dan minta doa lah kan. Minta doa tu tak mau sakit lah. Saya nak buat lagu tu. Saya lebih suka jamak semayang. Maknanya kita himpunkan zuhur dengan asar tu jadi selesai. Kita tak ada hutang dengan Allah Ta'ala. Betul tak? Ya. Baik. Cuma nak tahu tahap mana tahap yang boleh jamak. Tadi lah kita kata dah kita sampai tak larat. Cikgu Ming, tak larat sangat. Tak larat ni takkan nak merangkak bila yang aku jadi kadang-kadang. Tu. Baik, tapi yang saya nak yang kedua ni, saya nak contoh yang kedua. Yang kedua kita boleh buat lagu ni. Semayang zuhur di akhir waktu. Dan semayang asar di awal waktu lah kita kembang lagu tu. Maknanya hari ni kita tak jamak. Tapi saya tak berapa minat lagu ni. Saya tak berapa minat lagu ni kerana keadaan dia agak payah. Dan kita takut dalam waktu tu tata piak pergi kita. Contohnya kan. Jadi saya lebih selesa kita jamak. Kan? Walaupun ada Nabi mengajar kepada sahabat yang ada masalah-masalah begini. Maknanya Nabi kata kita akhirkan waktu zuhur dan kita awalkan waktu yang kedua tu.
Tapi itulah saya kata kalau kita sakit tak salah Cikgu Umi, baik kita buat jamak terus senang. Jadi kita pun dalam hati senang dah hati sembahyang, tak rasa berat dan sebagainya kan. Jadi satu lagi ni nak fahamkan ada dulu adik-beradik saya sakit. Lepas tu dia kata aku nak sembahyang. Dia meninggal lama dalam masa tu umur dia 42 tahun. Aku nak sembahyang, tak ada siapa nak tolong. Kebetulan kita pergi tengok dia, kita tolong. Jadi dia pula duduk atas tilam. Tilam tak ada katil lah. Tilam duduk atas katil atas lantai di bawah tu. Jadi kan saya pusing saja dia punya sejadah pula dah. Nama tilam dia tu menghadap ke kiblat. Kan maknanya kaki lah, tapi bukanlah kaki tu yang kita nak menghadap ke kiblat. Muka dan dada kita tinggikan muka dia, kepala dia. Muka pula tinggi kepala dia, jadi muka dia menghadap kepada kiblat. Lepas tu saya pun berwuduk kepada dia, berwuduk kepada dia tu tak apalah. Dia niat lah sebab dia tak ada lupa, kalau lupa tak ada sembahyang. Lepas tu kan saya ambil kain selimut. Tarik kain selimut tu main leher dia. Kan? Tak payah pakai telekung ham. Pakai telekung ham ke payah. Tarik kain selimut sampai ke leher, lepas tu ambil tudung yang dia pakai tu belit sikit je. Dia kata hang buat senang. Dia kata kat saya. Mudah. Buat senang, mudah. Lepas tu kebetulan pula ada pula seorang sepupu saya mai. Duk cerita baca ayat kursi berhenti lagu ni, buih lagu ni, hang jangan payah, dia tak tamah. Madiyah jangan senang. Dia puji saya. Jadi Allahu Akbar. Jadi maknanya sebab orang sakit. Kalau kita nak pakai telekung, nak bubuh pun susah. Jadi kita tutup lagu tu dah memadai. Jadi maknanya walaupun kita ni masa sakit ni sembahyang herot-berot dah, tak sekira lalu ni kalau nak naik tuil ke mana? Kiri kanan kan terang nak naik kan, bukan boleh naik cuih lagu dulu. Tapi kalau kita masa muda buat elok, Allah kira hak elok tu lah, insya-Allah. Sebab tu saya cukup seronok kita bertemu dengan tua. Lepas apa? Kita nampak salah silap kita. Kita nampak kekurangan kita. Kita dapat kesempatan yang hebat, iaitu dapat bertaubat. Dapat qada, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Cikgu Umi, sama-sama kasih. Sama-sama kasih dan cinta tu. Hanya untuk buat ilmu kat kita lah kan. Ya mudah-mudahan kalau boleh tu mau sihat lah kan. InsyaAllah. Mudah-mudahan sihat. Macam mana Ina? Baik-baik Cikgu Umi, jumpa lagi. InsyaAllah. Apa nama Ina, ada lagi ke kita? Nak jawab soalan lagi ke nak tutup? Tadi buka puasa macam tak larat je. Tu balok je. Tapi bila kita dah jalan, okey lah. Iblis. Ustazah Lin. Tak dengar. Dalam chat ni tak ada lah soalan ni. Ada orang kita yang ni ada nak soalan tak? Tak ada soalan. Kalau tak ada, nombor dia pos semua duduk di muka. Aduh, ya Allah. Ada soalan aku. Kalau Ustazah, kalau tak ada soalan, tak apalah Ustazah. Kita mungkin berhenti kat sini je kan. Okey, baik, no problem. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatian, atas sambutan, atas sokongan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita buat ni, kita termasuk orang-orang yang bukan, maknanya kita atau termasuk orang yang talabal ilm, maknanya orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu ni dia buat segala perintah Allah Ta'ala lah. Maknanya menuntut ilmu ni salah satu jalan kita menuju kepada syurga Allah, insyaAllah. Jadi yang baik daripada Allah, yang lemah daripada Ustazah sendiri. Jadi saya mohon maaf dengan lafaz sa'qul lihadra astaghfirullah li walakum walisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Okey. Ustazah. Sama-sama. Jadi kita apa kot nak selawat kot, nak selawat penutup kot. Selawat penutup lah, rugi tak selawat. Ya. Okay, alhamdulillah kita ucap terima kasihlah kat Ustazah. Apalagi Ustazah kita Hajar Mazia di atas kupasan bab solat dan taharah tadi. Banyak yang kita dapat lah kan, baru benda-benda istibrak lah dan muhadas ni pun semua tu kupasan yang paling baik lah. Kita ada semua yang mungkin kita yang masih tak yang tak tahu lagi macam mana nak buat kan. Alhamdulillah lah hari ni ada penerangan jelas daripada Ustazah.
Dan kita ucap banyak terima kasihlah kat Ustazah, dan kita ucap juga syabas dan tahniahlah kepada sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah ni, dapat dengan kesabaran dan beri perhatian sepanjang berlangsungnya berita tadi, start dari 8.30 tadi sampai sekarang nak masuk lagi 5 minit ke 10. Dan saya ucap terima kasih juga kat Ustazah sebab mungkin ada 2-3 orang jemaah Ustazah juga yang ada bersama kita, dan kita boleh yang mengikuti kita hari ni dalam Zoom lebih kurang 62 orang. Macam itulah. InsyaAllah Alhamdulillah kita maklum-alukanlah kehadiran orang baru dalam grup pengajian kita ni, insyaAllah. Dan apa orang kata, segala apa ilmu yang disampaikan tu, yang disampaikan satu akan meninggikan kita yang ni kita boleh petiklah dalam surah Al-Mujadilah ni, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kita ni, dan orang yang diberi ilmu pengetahuan kan berapa darjat akan diberi darjat dari Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Itu semoga kita dapatlah beramal dengan apa ilmu yang disampaikan Ustazah tadi, insyaAllah. Dan saya pun ucap terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah dan mohon ampun dan maaf andainya ada salah silap kami dan perjalanan kami majlis tadi, minta dimaafkanlah. Dan saya kata cuma ada sikit lah untuk pengumuman kepada sahabat-sahabat kita jemaah yang ada dalam grup ni, untuk makluman jemaah lah, pengajian kita ni ada kita akan buat lancar lah derma kilat untuk mangsa banjir Dian ya. Masa di banjir Dian baru ni Masjid Al-Huda ada buat kutipan, jadi kita tak dapat nak kutip lagi dulu pada jemaah, jadi kita advancekan dulu duit daripada tabung Hawa Mukhlisin RM1,000 kepada Masjid Al-Huda untuk disampaikan kepada mangsa banjir kat sana no. Jadinya lepas tu saya ingat saya akan lancarkanlah derma kilat daripada jemaah, siapa-siapa yang berhajat nak bagi sumbangan bolehlah masuk ke dalam akaun Hawa Mukhlisin dan kita akan kumpulkan, insyaAllah kita akan sampaikan, dan kemungkinan besar JK Hawa Mukhlisin ataupun saya bahagian dana kebajikan, kami akan cuba ke sana dan mengikuti sikit perkembangan kat sana dan boleh buat laporan lah dekat laluan dekat senang dan tak berapa ada halangan, Alhamdulillah laluan kita senang, boleh rujuk dengan Ustazah. Ustazah dah pergi dah, tak ada halangan. Alhamdulillah no. Ya. Kita boleh lah rujuk dengan Ustazah macam mana cara nak pergi tu, nak jumpa siapa. Boleh sangat dia alu-alukan, boleh. Ada kawan tapi saya boleh naik satu kereta 2 orang je kot Ustazah. Kami kemarin naik 3, dia berkata 4 boleh. Alhamdulillah. Tapi kami berani 3 je lah. Taklah lajak 4. Okey. Yalah, tak apa insyaAllah. Kita ni kena taat dan patuh. Ya, betul. Dan satu lagi untuk makluman jemaah kita jugalah, kita ni kita tak boleh nak gerak jauh sangat. Kita ni buat kita ada sumbangan kepada Raudatul Center no. Kita kat sana, kita bagi duit dekat Ustaz Adnan untuk masuk food bank kat sana. Food bank kot. Kat sana barang-barang apa-apa dia belilah barang makanan kat situ, dan siapa-siapa yang perlu boleh ambil kat sana. Kan insyaAllah. Dan cara itulah Hawa Mukhlisin tak dapat nak bergerak lagi sebab tengok di Kulim ni pun COVID masih tinggi kan. Jadi kita pun terpaksa jaga kesihatan kita jugalah. InsyaAllah. Tengok. Beringatlah bekat-bekat beringat kan, jaga diri kita kan. Kita ni. Jadinya tengoklah insyaAllah minggu depan kalau tak ada apa-apa, tak akan minta, insyaAllah kita akan tinjau jugalah dekat Ian nanti insyaAllah. Tu je lah. Elok sangat membantu. Okay, saya boleh ingat tak ada apa-apa dah. Saya ucap terima kasih kat Ustazah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali insyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah Mazia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih semua jemaah yang sudi masuk ke dalam Zoom kita pada malam ni. Terima kasih Puan Sakina, Puan Nazatun Naina dah kat sini. Hanya saya nampak je lah. Sebab kita kecil kan, tak Salmah pun ada kat sini.
Mama baru cantik pada, Cikgu Cikin ada, Zafia. Terima kasih semua. Terima Kak kasih Rosmawati, pada penonton kita ha. dekat Facebook pun diucapkan terima kasih. Subiha. Sihat Subiha no? Assalamualaikum.